Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang kedua pula yang saya dapat ilmu tadi untuk share. Takut saya pun lupa sebab saya nak buat ni. Bagaimana kita nak run ujian melalui Google Classroom. Nanti kita share lah. Maybe lepas ni ada lagi informasi yang saya tak tahu, kita boleh share lah among us. So, kita go to kita punya Google Classroom. Macam biasa, Google Classroom. Sabarkan sikit. Lepas tu kita pergi kepada subjek mana. Subjek adalah TPS 584 untuk kita nak buat ujian ni. Dan kita kata nak buat ujian hari Isnin ni. Hari Isnin ni, for example, hari Isnin ni berapa bulan? Hari Isnin ni ialah 40 bulan. Kita buat ujian pada 40 bulan ni kan. So kita kena prepare awal. Kita go to classroom. Actually any day pun boleh, tapi earlier lah kan, sebab kita nak schedule kita punya ujian. Schedule better sikit. Kita pergi kepada create. Kita pergi kepada quiz assignment. Quiz assignment. Katalah ujian yang saya nak buat ni ialah test 1 contoh dia. So kita buat test. Sekejap Test 1. Kemudian instruction dia, so our instruction lah kepada student, dia faham lah apa kita nak buat semua kan. Contoh dia, please answer all question. So kita letaklah question 1, kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. So tengok kat skrin ni. Yang ni ialah apa? Ini ialah information yang kita nak provide to the students. Ini ialah Google Form. Google Form ni kalau kita nak provide, katalah kita bagi kotak-kotak, dia akan jawab di sebelah dia. So dia kena pakai Google Form. So ada jawapan kita, ada soalan kita, dia akan jawab sebelah tu. Okay. So ini contoh saya nak bagi ialah untuk dia jawab soalan esei. Soalan esei macam mana dia nak buat soalan esei. Okay, kita tak nak ni, kita nak macam template Google Documents kan, macam sebab dia nak type semua kan, template Google Documents. So kita buang yang ni. So kita create satu, kita create kepada Documents sebab dia nak type kat situ, sebab dia nak buat esei, test saya ni banyak pada esei dan sebagainya. Okey, dia akan pergi kepada Google Documents. Kat sini kita boleh ubahlah dulu. Okey, kita ubah dia punya tajuk ni apa dia, katalah ini merupakan test 1. Ini kita letak kat dekat dia documents tu, katalah name, nama dia, name, students ID. Students ID. Kan? Lepas tu kita bagilah nota sikit kat sini, bukan apa, supaya kemaskan. Please answer your question. Please answer below this line. So kita buat line. Tak kira lah nak buat line macam mana kan. Tak cantik lah line ni. Buat line macam ni lah. Kan. Kita buat panjang-panjang kan. So ini actually template yang kita bagi kepada pelajar. Pelajar akan dapat the same template dan dia akan start dia isi maklumat-maklumat ni. Dan juga di bawah tu dia akan isi. Kalau 2 muka surat, 3 muka surat, dia akan isi lah. Okay. So selepas tu kita tak perlu buat apa sebenarnya. Selepas tu kita just pergi pangkah je, sebab dia automatic ni. Kita pergi kat sini. Patah balik ke sini. Okay. Kita refresh balik kat sini. Kita refresh balik, dah ada dah borang. Dia memang automatically ada kat situ Nampak tak dia ada kan? Ada kat situ kan, test 1 document. So kita pergi balik kat edit dia. Sebab ada information lagi sebenarnya kita kena isi. Sebab saya tunjuk satu-satu sebenarnya. Okay. So tadi kita dah habis yang ni. Okay. Katalah kita ada satu lagi untuk drawing. Katalah dia nak buat chart dan sebagainya. So kita boleh letak kat sini drawing. Dia create drawing. Sebab tadi saya upload drawing ni, dia macam lambat sikit. Kan? Okay, ada drawing kan. Katalah kita buat title ni test drawing. Test 1. Kan drawing ni. So dekat sini ni dia boleh isi dia punya diagram kat sini sebagainya lah. Okay. Katalah write your draw your diagram below. Draw your diagram below.
below. Kan? Okay, dah kan? Yang tekan share, kalau share ni student dapat terus. Kita buat macam ni je, terus kita pergi balik ke classroom, kita refresh balik. Dia macam tu. Dia automatic refresh kan. Okay, pergi balik kat sini. Okay, dah ada dua kan, nampak tak? Test 1 dan untuk drawing dan juga Google Form. Okay, kita pergi edit balik. Kita nak schedule test ni. Yang macam saya cakap tu tadi, kita nak schedule test ni ialah pada Monday ni. Kalau kita tekan assign sekarang ni, student tu dapat immediately, dia akan dapat sekarang ni. So kita tak nak. Kita tak nak. Test tu kita nak buat kemudian. Kita letak kat sini assign dan juga letak schedule ni. Schedule. So berapa bulan? 4 hari bulan, katalah pukul 11 lah. Katalah pukul 11 lah, contoh. Pukul 11 AM, 4 bulan. Ini make sure betul-betul lah. Habis tu dia tak payah tekan kat mana. Nak tekan schedule boleh, saya tekan kat bawah ni je. Tapi kita test lagi sekali. Betul tak letak schedule pukul 11 tadi? Oh, tak betul. Okey, tak 11. Schedule Schedule ke 11. Apa je? Okey, maksud dia akan dapat test ni pukul 11. Nak balik edit. 10 pula bagi. Saya tadi pukul 11 tadi. Schedule, ubah balik lah. Ubah time dia pukul 11. Bahan 11. Okey, dah ada kat sini schedule pukul 11 kan. Habis dia bila? Setelah 2 jam. Habis dia ialah pukul 11.12. 11.1 lah, 12.1. So pergi kat sini, kita pergi due date dia. Kat sini 4 hari bulan. Okey, 4 hari bulan. Time dia pukul 1. Kita type sini. 1:00 PM. Kan? So kita check betul. Okey, schedule 11, 4 Mei pukul 11 dan juga 4 Mei pukul 1. Ini kena penting. So dah betul dah schedule dia kan. Dia tak ada sign kat sini kan. Dia schedule, maksud dia pukul 11 tu nanti pada 4 hari bulan dia akan send. Dan pukul 11 automatik dia akan off. Dan normally yang saya faham dia tak accept. Dia bukan dia tak accept, dia accept tapi tulis tu late. Dia tulis late kan. So kita boleh ni lah. Ini kalau kita nak ubah, buat create topik, katalah kita nak buat test kita ni, kita nak create dengan topik dalam satu folder yang lain, kita boleh lah. Katalah test folder. Test folder. So nanti dia akan pergi kepada test folder. Ini saya tunjuk macam mana. Okay. Kemudian kita lihat kepada, ini penting juga ni, student can view file. Kita bukan nak review file. Kita nak dia dapat file ni semua, template dia dah dapat, at the same time dia isi, dia hantar balik kepada kita. Okay. So, student, kita kena make a copy for each student. Make a copy for each student, dia akan dapat. Yang ni pun make a copy for each student. Okay. So, kita kena check betul-betul. Kalau nak buat markah pun boleh lah, markah grade berapa dan sebagainya. So, ini cara dia lah. So, selepas tu kita boleh patah balik. Kita patah balik kat Google Classroom kita dan tengok macam mana. Okay, schedule kita dah buat semua. So maksud dia kita tekan schedule tu, dia akan pergi pada tarikh yang kita nak tu lah. Dan kita boleh check balik sama ada kita punya test tu tadi kat mana kedudukan dia. Ni ada test folder kan, saya tunjukkan. Dia keluar test folder. Okay. Kat sini kita boleh edit balik, kita tengok balik. Betul tak? Dia punya due 4 bulan Mei, start pukul apa. Kat sini ada kan. Schedule 11 bulan Mei dan juga pukul 1 habis. Maksud dia pukul 11 habis, pukul 1 habis. Nak edit boleh edit. Kalau kita rasa sebelum tu kita nak edit lagi, kita just boleh edit. Kita boleh edit dan sebagainya. So kita follow the same sequence balik lah. Okay. Itu saja. Terima kasih. Selamat mencuba. Sharing is caring. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.